Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tajuk hari ini adalah Giardia lamblia. Giardia lamblia adalah organisma protozoa parasitik dan sering menjangkiti bahagian duodenum dan intestin dalam badan manusia. Ini menyebabkan penyakit Giardia lisis. Ia pertama dicerap oleh saintis Van der Weenhoek dari najisnya sendiri. Morfologi Giardia lamblia mempunyai dua fasa hidup, iaitu sista dan trofozoid. Sista adalah fasa hidup di mana parasit ini mampu menular secara langsung. Ia berbentuk oval dan mempunyai dinding yang tebal. Dengan saiz sekitar 12 kali 7 mikrometer, ia mempunyai 4 nuklei, aksonem, badan parabasal dan flagella yang tertarik balik. Trofozoid pula adalah fasa hidup di mana parasit ini membiak dengan banyak. Ia berbentuk seperti buah pear dan simetrik. Mempunyai purata saiz sekitar 15 kali 8 mikrometer, ia juga mempunyai 4 flagella, 2 nuklei dan 2 aksistil. Taksonomi Giardia lamblia adalah domain Eukarya, kerajaan protozoa, filum Sarcomastigophora, subfilum Mastigophora, kelas Zoomastigophora, order Diplomonadida, family Hexametida, genus Giardia dan spesies Giardia lamblia. Dalam kepentingan klinikal, Giardia lamblia menular melalui air yang telah tercemar. Jangkitan boleh berlaku dalam bentuk asimptomatik dan juga kronik. Sista yang ditelan akan bertukar kepada trofozoid kerana keasidan dalam perut. Trofozoid tersebut akan melekat pada mikrovilli dinding epitelium dalam usus kecil. Ini menyebabkan kerosakan pada dinding epitelium. Selain itu, pelekatan trofozoid menyebabkan mukus pada dinding epitelium semakin menipis. Ini akan menyebabkan berlakunya keradangan usus serta memudahkan untuk Enterobacter membiak. Akhirnya, menyebabkan kerosakan yang lebih teruk pada dinding epitelium usus kecil. Transmisi boleh berlaku melalui beberapa cara seperti daripada sumber air yang tidak terawat, makanan yang tercemar serta terdedah kepada persekitaran yang kurang bersih. Transmisi yang biasa berlaku adalah melalui laluan fecal oral di mana mikroorganisma boleh merebat daripada najis yang telah dijangkiti kepada individu yang lain. Ini boleh berlaku melalui makanan atau air tercemar ataupun tidak mencuci tangan selepas membersihkan najis bayi. Giardia juga boleh merebak melalui haiwan peliharaan seperti kucing atau anjing. Kebiasaannya, najis anjing yang dijangkiti didapati terbanyak mukus, namun begitu tahap jangkitan daripada transmisi ini adalah sangat rendah. Giardia ini berada dalam persekitaran yang lembap dan boleh bertahan dalam keadaan membeku. Kepatogenan bagi Giardia lamblia ini adalah melalui trofozoid yang dilepaskan oleh sis yang membiak dan membahagi dan kemudiannya melekat pada mikrovilli epitelium di usus kecil. Giardia mempunyai 4 flagella yang membantu pergerakannya untuk melalui usus kecil. Pelekatan ini menyebabkan epitelium rosak dan mengganggu sistem pemperesan dalam perut. Mukus akan menipis dan penyerakan juga akan terhalang. Kemudian proliferasi enterobakteria ini menyebabkan lebih banyak kerosakan berlaku dalam usus. Simptom bagi mikroorganisma ini adalah seperti berikut, iaitu cerit-berit, diarrhea secara tiba-tiba, mempunyai najis berbau, mengalami nausea dan muntah-muntah, kembung perut dan juga kekejangan perut akan berlaku. Kesalahan itu anoreksia dan kehilangan berat badan dan menyebabkan badan terasa letih dan tidak bermaya. Jangkitan ini kebiasaannya berlaku selama seminggu sehingga 2 minggu, namun boleh membawa kepada tahap yang kronik jika tidak dirawat dan akan menyebabkan malnutrisi, kekurangan vitamin dan tidak toleransi terhadap disaccharide. Antara rawatan yang boleh diambil adalah seperti dadah antiprotozoa seperti quinacrine, metronidazole, tinidazole dan ornidazole. Quinacrine dikatakan dapat merawat sebanyak 90% jangkitan. Rawatan diet juga boleh diamalkan jika perlu seperti tidak mengambil laktosa dalam pemakanan. Selain itu, vaksin juga boleh diberikan kepada haiwan peliharaan untuk menghalang pembiakan. Langkah-langkah pencegahan yang boleh diambil adalah dengan menghadkan diri daripada terdedah kepada persekitaran yang tercemar, terdedah kepada najis ataupun tempat yang kotor. Selain itu, memastikan haiwan peliharaan sentiasa berada di kawasan rumah. Di samping itu, hendaklah mengamalkan gaya hidup bersih, khususnya kebersihan diri dan sentiasalah kerap mencuci tangan.
Sekian, terima kasih.